أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Surah Al-Anfal ayat yang ke-46 yang membawa maksud lebih kurang taatlah pada Allah dan Rasul. Janganlah kamu bertelagah, kerana dengan itu kamu akan hilang semangat, hilang kekuatan. Dan hendaklah bersabar dengan ujian-ujian Allah yang ditimpakan ke atas kamu, kerana Allah bersama-sama orang yang sabar. Saudara pengacara majlis, sahabat-sahabat saya, pimpinan PAS negeri dan kawasan yang berbahagia, Ustaz Helmi selaku pengarah pilihan raya PAS negeri, Ustaz Muhammad Azam ketua penerangan PAS Kedah, Ustaz Hassan Saad yang dipertua PAS Baling, yang berhormat Ustaz Datuk Najmi Timbalan yang dipertua PAS Baling, ahli-ahli yang berhormat sahabat saya Datuk Seri Izlan Yusof, ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional Kebangsaan, yang berbahagia Datuk Mansur, pengurusi Muafakat Nasional Negeri Kedah, para penganjur, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Pertamanya saya minta maaf kerana saya belum sihat sepenuhnya, tapi bersyukur saya kepada Allah SWT kerana beroleh kesempatan ini untuk sampai sekali lagi ke Baling ini. Terima kasih pada tuan-tuan yang hadir. Terima kasih pada rakan-rakan saya termasuk daripada UMNO yang menghubungi saya melalui WhatsApp, mengalu-alukan kedatangan saya ke Kedah. Di airport pun masih disambut oleh pemimpin UMNO. Sampai di Baling pun tadi diajak makan di rumah pemimpin UMNO, orang-orang UMNO. Saya merasa bersyukur sekali, kerana walaupun saya sudah menjadi ahli PAS, rakan-rakan dalam UMNO turut memberi semangat kepada saya untuk terus berjuang bersama-sama dengan PAS atas niat dan dakwah itu yang saya anggapkan sebagai satu perkara yang penting dalam perjalanan hidup saya. Tuan-tuan, tidak mudah nak bertukar parti, kerana saya ni Setiausaha Agung Barisan Nasional, Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Bersama Muafakat Nasional. Saya ni dulu Menteri Belia dan Sukan menggantikan Datuk Najib. Saya dulu Menteri Luar Bandar menggantikan Tun Ghaffar Baber. Saya Menteri Wilayah Persekutuan.
Saya Menteri Komunikasi dan Multimedia. Saya ahli UMNO hampir 50 tahun. Saya ketua UMNO bahagian sampailah saya dipecat 36 tahun. Saya ahli Majlis Tertinggi UMNO 28 tahun. Tidak mudah untuk saya buat satu keputusan menyertai parti PAS, tapi saya yakin kepada pegangan saya, tidak ada masalah bagi saya tidak kembali semula kepada UMNO, dan tidak ada masalah bagi saya hari ini tidak ada kedudukan, tidak ada jawatan, bukan ahli yang berhormat, tidak ada pangkat, tidak ada apa-apa, hanya ada gigi dan lidah sahaja. Tapi hati saya tenang, jiwa saya tenang. Setiap hari saya ke Hulu Kehilir, tiap-tiap malam saya berceramah bersama PAS dan Perikatan Nasional. Jiwa saya tenang kerana saya berpegang kepada kebenaran dalam hidup dan dalam perjuangan. Saya ucap terima kasih pada tuan-tuan orang Baling, juga rakyat dan pengundi di seluruh negara dalam pilihan raya yang lepas. Mungkin kita tidak sedar, dalam pilihan raya yang lepas para pengundi telah menunjukkan satu ketahanan yang luar biasa. Apabila Muafakat Nasional hanya mampu bertahan 9 bulan sahaja. Bulan September 2019 kita bergabung setelah satu perbincangan yang panjang. Bukan setakat perbincangan lisan, kita tuliskan dalam bentuk Memorandum of Understanding sebagai satu tahalluf antara UMNO dan PAS, satu perjanjian. Kita adakan piagam, kita adakan perhimpunan, kita adakan peristiharan, kita buka sekretariat, kita jelajah ke seluruh negara. Yang pastinya sambutan rakyat, terutama di kalangan orang Melayu dan umat Islam terhadap gagasan muafakat ini suatu yang luar biasa. Luar biasa. Sebaik saja gagasan Muafakat Nasional terbentuk, seperti mana yang saya huraikan dalam ceramah-ceramah saya di tempat lain, manifestasi penyatuan umat itu dizahirkan dalam beberapa siri pilihan raya umum. Maaf, pilihan raya kecil. Kemenangan demi kemenangan kepada Muafakat Nasional, khususnya kepada Barisan Nasional, dengan kemenangan yang cukup besar, baik di pilihan raya kecil Cameron Highland, pilihan raya kecil Semenyih, pilihan raya kecil Rantau, pilihan raya kecil Tanjung Piai, dan beberapa pilihan raya, mencipta kemenangan yang besar, walaupun waktu itu UMNO dan PAS bukan berada dalam kerajaan. Rakyat mendukung, rakyat menerima bahawasanya untuk mengembalikan maruah dan kedudukan serta supremasi kelompok Indo, orang Melayu, Islam dan kaum Bumi Putra
Dalam negara ini formulanya adalah penyatuan dan persatuan di kalangan kita. Rakyat menyambut dengan hebat. Bulan 9 2019, bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, bulan 3 kita membentuk kerajaan. 6 bulan sahaja selepas penyatuan dan kesatuan yang didokong oleh rakyat, kita daripada kalah dalam pilihan raya umum dan PAS menjadi kerajaan, masuk ke Putrajaya. Dengan kehendak Allah, sebelum kita masuk, Perikatan Nasional bergegar dan pecah daripada dalam, implode from within. Melihat kuasa penyatuan yang ditunjangi oleh orang Melayu, orang Islam, kaum Bumi Putra, daripada kalah dalam pilihan raya, hanya tak sampai pun 3 tahun, belum separuh penggal, Allah mengangkat kita menjadi kerajaan. Itu bulan 3. Ramai yang tidak tahu, 6 bulan saja jadi kerajaan, wakil rakyat PAS jadi menteri-menteri, ahli-ahli parlimen UMNO jadi menteri-menteri, bergolak di sebelah dalam angkara permainan pemimpin. Rakyat tidak tahu, tengok elok saja ada kerajaan. Jadi kebetulan saya sebagai Sasar Agung, peristiwa ini berlaku di depan mata saya. Sebab tu sejak saya buat pendedahan ini, tak ada siapa pun tampil berani untuk menafikan atau mendakwa saya sebagai berbohong. Pendedahan yang saya buat, tak ada siapa pun menafikan. Kerana saya perlu menyatakan benda yang benar kepada khalayak. Saya katakan tadi, rakyat amat sokong, amat suka, amat bersetuju kita ini gabung kekuatan kita. Saya selalu kata formula politik tidak memerlukan formula rocket science. Perumpamaan Melayu pun kata bersatu teguh, bercerai roboh. Kalau nak kuat kena bergabung. Saya tak pernah dengar lagi formula berpecah jadi kuat, kecuali formula Zahid Hamidi. Pergi Solo dia kata kuat, itu kena 30,000 kat Baling, kena 23,000 di Ketereh, kalah 29,000, 30,000 di Pasir Putih. Sasar Agung sekarang ekspor, jadi pemain import, datang ke mana? Greek, hat-trick 3 kali kalah berturut-turut. Bukan rocket science formula nak menang. Kalau mau menang, carilah jalan untuk bersatu. Dan itulah yang kita bawa di bawah gagasan Muafakat Nasional. Dah elok, dah cantik, 9 bulan perangai mula datang. Rakyat suka, rakyat sokong, kepentingan ramai mula lebih terbela. Walaupun ketika itu kita diuji dengan cabaran COVID-19 yang dahsyat, alhamdulillah negara kita disebut sebagai antara negara yang paling baik, paling elok menguruskan keadaan darurat yang sebegitu rupa. Hebat-hebat Amerika Syarikat, hampir 300,000 orang meninggal dunia.
Hebat-hebat di England 200,000 orang meninggal dunia. Negara kita 30,000 lebih. Kita dapat menguruskan, alhamdulillah. Tapi dalam kita kalut kegawatan itu, selepas mahkamah menjatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Najib, ada peristiwa berlaku di belakang tabir. Waktu itu Muafakat Nasional bukan hanya UMNO dan PAS bersatu sudah memberi serah surat hitam putih, juga bersetuju untuk menjadi ahli Muafakat Nasional. Makin kuat, makin teguh, dah buka pejabat, buka urus dia, dah ready nak daftar secara rasmi. Waktu itu juga kita sudah membayangkan satu bentuk pentadbiran dalam negara Malaysia yang kita panggil sebagai The Grand Coalition. Coalition bagi Semenanjung, permuafakatan parti-parti di Semenanjung yang ditunjangi oleh UMNO PAS Bersatu, gabungan parti-parti Sarawak, gabungan parti-parti Sabah, dan 3 gabungan akan membentuk satu The Grand Coalition yang kita yakin akan membawa negara kita pada satu kestabilan politik agar kerajaan yang terbina dapat menumpukan pada agenda membela rakyat dan membangunkan negara. Cantik, perfect. Di Sarawak kekal ada itu coalition sampai sekarang. Sabah juga terbentuk coalition di Sabah. Tapi di Semenanjung yang dah setuju elok 3-3. Tapi pada bulan Ogos 2020, sebulan selepas mahkamah menjatuhkan hukuman pada Datuk Seri Najib, ringkas cerita, orang besar dalam UMNO tuntut dan minta kepadanya jawatan untuk dirinya dalam kerajaan. Mau jawatan timbalan Perdana Menteri. Ringkas cerita, kerana saya terlibat dalam membawa mesej itu kepada Perdana Menteri, dan kerana Perdana Menteri menolaknya atas sebab yang kita semua pun tentunya faham, maka dalam bulan September 2020 mulalah perjumpaan secara gelap, secara di belakang pengetahuan parti, membuat rancangan untuk menjatuhkan kerajaan yang kita sendiri berada di dalamnya. Para menteri yang mewakili pelbagai parti mendukung dasar parti No Anwar No DAP sedang buat kerja. Masa tu baru nak laksanakan pemulihan COVID, tetapi beberapa pertemuan secara sulit diadakan di Ampang Hilir, di sebuah rumah, dan pertemuan itu melibatkan Presiden UMNO Anthony Loh dan beberapa orang, serta juga Tajuddin Rahman dan beberapa orang lagi. Ringkas ceritanya, merancang nak menjatuhkan kerajaan yang kita sendiri berada di dalamnya. Saya sebagai seorang agung tentulah tahu lebih awal, tetapi tak boleh nak bercerita di luar. Dan untuk makluman tuan-tuan, usaha menjatuhkan diri sendiri ini 3 kali berturut-turut dibuat, dan saya mengaku kami patahkan, kami gagalkan. Ini yang marah sangat dengan Anwar Musa dan kawan-kawan ni.
Saya cerita terang-teranglah sebab ini ada live, satu Malaysia boleh dengar. Supaya rakyat faham dilema politik kita ini. Bukan soal saya nak sentuh soal peribadi sesiapa. Saya nak menghuraikan kalau kita tidak uruskan soal penyusunan politik dalam negara kita, kalau kita ambil formula yang salah, kesannya amat buruk kepada negara, agama dan bangsa. Setakat ini terima kasih rakyat. Kalaupun pemimpin ada yang mabuk ketum, rakyat masih bersatu, insya-Allah. Bila saya kata rakyat yang memenangkan Perikatan Nasional, bukan hanya PAS dan Bersatu. Terima kasih rakan-rakan UMNO, penyokong UMNO dan sebagainya. Pemimpin bercelaru, tapi ahli-ahli rakyat di bawah, ahli UMNO dan yang bukan ahli. Setakat hari ini kita masih kental penyatuan dan perpaduan ummah yang ada. Tuan-tuan, mari kita imbau sejarah. Dalam pertembungan politik negara kita, yang paling dikhawatirkan bukan soal parti mana menang, parti mana kalah. Yang paling kita takut berlaku dalam negara kita, parti-parti politik yang membawa ideologi sama ada songsang atau tidak cocok dengan kelompok majoriti, apalagi kalau ideologi-ideologi yang bakal menghancurkan dan merosakkan negara kita. Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin terdahulu ambil tindakan-tindakan nak membentengi negara daripada masuknya ideologi buruk ini. Tengku Abdul Rahman, selepas 2 tahun saja Singapura menjadi sebahagian daripada Malaysia, sanggup membawa usul dalam parlimen mengeluarkan Singapura di bawah pentadbiran parti PAP setelah PAP masuk dalam pilihan raya tahun 65, memenangi beberapa kerusi di Malaysia. Dan Tengku Abdul Rahman nampak kuman-kuman ideologi yang tidak cocok, tidak sesuai dengan naluri, sejarah serta keinginan rakyat negara ini. Tengku Abdul Rahman sanggup hilang Singapura agar virus itu tidak merebak. Kata orang tua-tua, biarlah hilang ibu kaki, jangan hilang sebelah paha. Tapi apabila Singapura keluar, parti PAP hanya masuk sekali saja pilihan raya di Malaysia, parti yang DNA sama dengan PAP dibentuk atas dorongan Lee Kuan Yew. Lim Kit Siang selesai kerja pada masa itu, masih muda. Devan Nair, Chen Man Hing, Goh Hock Guan cepat-cepat buka parti DAP. 2 tahun saja berkempen, datang pilihan raya 69, berlaku pertumpahan darah 13 Mei kerana rentetan kempen daripada virus ideologi politik yang saya kata tadi tidak cocok dengan naluri dan fabrik susun atur rakyat majmuk berbagai kaum dalam negara kita. Saya tidak mahu nak menuduh apa-apa sebab ini semua ada dalam rekod, ada dalam sejarah, ada dalam rekod PDRM, ada dalam rekod kerajaan, malah ada buku-buku yang ditulis tentang apa dia yang berlaku sewaktu peristiwa 13 Mei. Kalau Tengku Abdul Rahman nak melindungi negara dengan membuang Singapura dan PAP, Perdana Menteri kedua Tun Razak
cuba membina benteng agar tidak ada kemarahan ideologi yang sedemikian. Apa Tun Razak lakukan? Tahun 73 dibentuk Perikatan dan Barisan Nasional, termasuk bersama PAS. Kenapa dibuat begitu? Nak bina benteng agar negara ini jangan diresapi oleh ideologi-ideologi politik yang tidak cocok dengan naluri negara ini. Ini tanah Melayu, ada sejarahnya. Ini tanah Melayu, ada social contract-nya. Ini tanah Melayu, ada naluri-nalurinya. Bukan kata tak boleh, memang boleh. Negara ini bebas, demokrasi, parti apa sekalipun boleh, kecuali Parti Komunis Melayu yang langsung diharapkan. Cuma saya kata, untuk menjadi pemerintah dan pentadbir negara ini, mestilah pemerintah dan pentadbir yang bertunjangkan politik yang selari dengan keinginan, kehendak kaum Bumi Putera, Melayu dan orang Islam. Lalu Tun Razak buat Barisan Nasional. Maka Barisan Nasional jadi benteng. Tak boleh marah itu parti. Menanglah beberapa kursi, dia boleh mengamalkan haknya dalam berpolitik, tapi dia tidak menjadi pentadbir negara. Bertahun-tahun lama, sehinggalah berlaku perpecahan di kalangan orang Melayu dan Islam. Berbagai-bagai cara, termasuk apa yang cuba dilakukan kepada PAS, sehingga PAS bukan saja pecah wujud parti PAN ataupun parti Amanah. Kesan daripada bergabung kemudian pecah, sebab dalam PAS juga menjadi dua pandangan kelompok yang berbeza. Tapi PAS cepat pulih dan pulih lebih gagah walaupun lahir parti Amanah. Kesan daripada apa? Kesan daripada percubaan untuk melemahkan parti-parti orang Melayu dan orang Islam. Dalam proses itu, apabila Anwar Ibrahim tahun 98 dipecat daripada UMNO, mereka mengambil Anwar Ibrahim menjadi rakan, pun tidak berjaya. 20 tahun lebih Anwar bersama DAP tak boleh menembusi dan tidak boleh menguasai Putrajaya. Kenapa? Kesepaduan politik orang Melayu dan umat Islam itu masih kuat dan masih kokoh. Lalu mereka belajar, kalau mereka mau berkuasa, mereka mesti mencari jalan agar berlaku perpecahan dalam soft politik, terutamanya orang Melayu dan orang Islam. Inilah akhirnya peluang dapat kepada mereka apabila pimpinan UMNO sedang menghadapi masalah pribadi, maka jarumnya dimasukkan. Asalkan pemimpin UMNO yang berkenaan sanggup bekerjasama dengan mereka, mereka sanggup lakukan apa saja. Walaupun sebelumnya mereka berdendang dengan lagu hoi hoi ahoi. Mereka lah paling kuat menyerang kluster mahkamah. Mereka lah melalau-laukan tak mau orang rasuah dan sebagainya. Mereka boleh ketepikan semua itu asalkan mereka dapat menjadikan UMNO itu berpecah. Akhirnya inilah yang terjadi. Tapi nak sampai di situ, pemimpin UMNO tertentu 3 kali cuba pecahkan gabungan UMNO, PAS dan Bersatu. Kali pertama pada 11 hari bulan Oktober. Masa tu kita nak bubar parlimen lagi 2 bulan. Kita cadang nak bubar bulan Disember.
Tapi bulan Oktober, 11 hari bulan, pemimpin UMNO turunkan tanda tangan dan mengaku sumpah taat setia kepada Anwar Ibrahim untuk diangkat menjadi Perdana Menteri bersama-sama dengan DAP. Ini surat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Pada 12 hari bulan, sehari selepas surat itu dihantar, kita berpeluang tengok sendiri surat itu. Tapi nak jaga kepentingan ramai, kita tak dedahkan kepada orang ramai. Surat itu kalau kirakan nak jatuhkan kerajaan, nak jatuhkan kerajaan yang kita sendiri berada di dalamnya. Walaupun bercanggah dengan dasar parti Peringkat Perhimpunan Agong, sign surat. Bukan sign surat untuk simpan-simpan, sign surat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam bahasa politik sekarang, itu adalah satu kudeta, satu percubaan kudeta, percubaan menjatuhkan kerajaan pada bulan 10 2020 dengan secara diam-diam menandatangani surat bahawasanya kena jatuhkan kerajaan sekarang, kena angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tahun 2020 lagi, tuan-tuan. Nasib baik kita semua berpakat, duduk ronding, bincang. Ramai yang tarik diri semula, termasuk Tajuddin Rahman, yang dia saksi hidup, dia yang hadir dalam pertemuan senyap di Ampat Hilir. 2-3 orang lagi tarik diri. Noh Omar tarik semula. Itu yang marah sangat dengan Tajuddin, marah sangat dengan Noh Omar, kerana mereka adalah antara orang yang menggagalkan percubaan pusingan pertama untuk menghancurkan muafakat nasional. Kenapa malam ini saya sentuh ini? Kerana ada seorang bekas pemimpin PAS yang telah dibuang daripada PAS. Dalam ceramahnya di Pendal, dia kata muafakat nasional ni rosak, hancur kerana Tok Guru Haji Hadi. Saya nak betulkan, orang yang bercakap itu, bekas pemimpin PAS itu, tak berada pun dalam perbincangan ini. Yang saya cakap ini, saya yang terlibat dalam perbincangan-perbincangan apabila kita berhadapan dengan situasi itu. Adalah fitnah kalau nak dikatakan muafakat nasional itu adalah kerana sikap Tok Guru Haji Hadi. Muafakat nasional gagal kerana Presiden UMNO membuat jajaran baru berselingkuh di belakang tabir tanpa pengetahuan parti dan tanpa pengetahuan muafakat nasional. Saya bagi dengan tarikh-tarikh itu, tuan-tuan. Saya bagikan nama-nama tempat perjumpaan itu diadakan. Gagal pusingan pertama bila ahli-ahli Parlimen UMNO kata, no, kami tak tahu. Bila Istana Negara tanya, betul ke ahli-ahli Parlimen UMNO sokong Anwar jadi Perdana Menteri? Kami ahli-ahli Parlimen kata, no, kita tidak sokong Anwar Ibrahim. Maka surat itu tak laku. Kalau ikut betul, orang berkenaan boleh didakwa percubaan memberi maklumat palsu pada Agong, percubaan menjatuhkan kerajaan yang sah. Setidak-tidaknya di peringkat parti buat tindakan tanpa kelulusan dasar parti. Tapi sebab kita duk cadang nak buat pilihan raya pada bulan Disember, kita senyapkanlah yang pusingan pertama. Bulan Oktober, duduk beberapa bulan lepas itu, bila beliau tidak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, kami berunding sama-sama menteri-menteri UMNO dan jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin supaya lantik siapa-siapalah, asalkan jawatan TPM tu diberikan kepada UMNO, dan tak nak terima Presiden. Kami berbincang sama-sama, ringkas cerita. Ini juga saya sendiri terlibat, berunding dengan beberapa bakal-bakal calon dan cari jalan supaya ada satu nama saja. Berunding sesama kami. Ini bukan ambil cerita pada orang, saya terlibat.
Akhirnya kita beri satu nama saja kepada Tan Sri Muhyiddin, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Maka PAS menyokong sepenuhnya, all the way. PAS tak pernah timbulkan masalah. PAS pegang pada dasar Muafakat Nasional lagi, tetap sokong, walaupun sekarang UMNO yang akan jadi, walaupun Perikatan Nasional waktu itu kursinya lebih banyak. UMNO ada lebih kurang 40 BN gitu. Perikatan Nasional ada, saya lupa berapa waktu itu. Tapi PAS berikan sokongan. Maka ringkas cerita, Datuk Seri Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri. Datang pula percubaan menjatuhkan kali kedua. Tak berjaya bulan 10, secara hantar surat pada Agung. Buat pula kali kedua. Kalau tak silap saya bulan 3 ke bulan 4 gitu. Beberapa orang ahli parlimen tarik sokongan pada Perdana Menteri. Bermula dengan ahli parlimen Macam, diikuti dengan ahli parlimen mana saya lupa, dan akhirnya kononnya 15 orang tarik sokongan, berdembung jatuh kerajaan. Yang jatuh tu siapa? Termasuk timbalan Perdana Menteri daripada UMNO sendiri. Yang jatuh tu siapa? 12 orang menteri daripada Barisan Nasional jatuh dengan terpinga-pinga, tak tahu pun tiba-tiba jatuh kerana 15 orang dah tarik keluar. Kali kedua kerajaan Muafakat Nasional gagal. Orang luar semua tak tahu. Maka sekali lagi kami cari jalan macam mana nak menyelamatkan negara. Kerana Covid lagi belum selesai, program pemulihan belum selesai, kerajaan tak sesuai nak ada pilihan raya. Ikut adat, kalau Perdana Menteri mengaku serah, maka bubar parlimen, maka kena buat pilihan raya di tengah-tengah urusan Covid belum pulih sepenuhnya. Ringkas cerita, sekali lagi saya terlibat bersama Datuk Seri Ismail Sabri, berunding dengan Perdana Menteri berserta dengan kawan-kawan yang lain, kata jangan bubar. Habis kalau tak bubar macam mana nak buat? Ringkas cerita, kita mengesyorkan salin tikar, beri Perdana Menteri kepada UMNO. Saya masih ingat Tan Sri Muhyiddin kata pada saya, Anwar, kau orang jatuhkan aku, kau orang pecatkan aku, mudahkah aku nak beri jadi kau orang jadi Perdana Menteri? Betul juga. Malam nak pecat Tan Sri Muhyiddin tu, saya juru cakap dalam majlis tertinggi, saya seorang je bercakap malam tu. Dan dia pulang paku buah kerah pada saya. Bolehkah kau fikir nak bagi aku pula, nak bagi kau orang jadi Perdana Menteri? Dan saya cakap, if we cannot save the general, please do not kill the army. Kita dah tak boleh menyelamatkan Panglima, jangan kita bunuh askar ni, sebab askar ni masih bersatu, PAS masih intact, semua masih intact. Saya tanya macam mana cara nak buat. Saya kata kalau you setuju jawatan ini disambung oleh timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kami berikhtiarlah bawa balik yang 15 orang itu supaya cukup bilangan, supaya kerajaan jangan jatuh. Dan malam ni saya nak buka, nak membawa balik 15 orang tu. Saya berunding, kami 2-3-4 orang berunding dengan Datuk Seri Najib Tun Razak atas rumah Tengku Adnan Mansur. 3 round perundingan nak menyelamatkan negara ni, nak mengelakkan pilihan raya ni, nak menyelesaikan masalah. Usaha kali kedua nak jatuhkan kerajaan ni. Saya terus terang katakan, Datuk Najib turut memainkan peranan. Datuk Najib juga antara yang bersetuju, kerana Datuk Najib kata dia tak mahu DAP jadi kerajaan. Dia boleh terima Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Yang lain kita nanti ambil cerita daripada versi Datuk Najib lah bila ada peluang nanti. Saya sebut ni orang semua masih hidup. Datuk Najib masih ada, Tengku Adnan Mansur masih ada. Perundingan atas rumah Tengku Adnan Mansur, tak kurang pada 3 kali nak menyelamatkan kerajaan dan untuk mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri jadi
Perdana Menteri. Nak menyelamatkan negara, nak menyelamatkan Ikatan Permuafakatan Nasional yang di bahu kita sedang menjaga negara. Berpusing kepala saya. Waktu itu saya mula dilabel, saya ni jurucakap bersatu, saya ni pro PAS, saya bertindak atas rasa tanggungjawab agar negara, bukan saya sajalah ni, kawan-kawan yang lain ramai lagi, kami duduk berbincang siang malam, apa jalan yang baik. Kita ni mengangkat sumpah wallahi wabillahi watallahi, mengambil tanggungjawab di depan Seri Paduka Baginda Perdana Agong yang kita ni akan buat yang terbaik untuk negara, untuk agama, untuk bangsa, bukan nak main politik soal nak menyelamatkan mana-mana individu. Ringkas cerita, akhirnya kami berjaya. Tak payah saya cakap detail macam mana, cukup dramatik macam mana nak boleh berjaya, nak memujuk semula kawan-kawan. Dan saya mengaku, hatta terpaksa ada perjanjian Perdana Menteri 8 dan Perdana Menteri 9 waktu nak salin kuasa, dan saya menandatangani. Surat itu pernah bocor pun. Baiklah, saya mengaku malam ini, memang saya tandatangani surat peralihan kuasa di antara Perdana Menteri 8 dengan Perdana Menteri 9 demi kepentingan negara. Alhamdulillah, naiklah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Satu lagi model kepimpinan Melayu, kepimpinan orang Islam. PAS beri sokongan bulat, bersatu walaupun dia jatuh, dia juga beri sokongan. UMNO juga beri sokongan. Dan hatta kita mengambil langkah dengan DAP pun kita ada understanding, sebab nak menjaga supaya urusan rakyat dapat kita jalankan di bawah pentadbiran Kerajaan Keluarga Malaysia pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Urusan berunding dengan DAP dan sebagainya pun saya terlibat juga. Saya ahli panel, saya juga terlibat dalam menandatangani perjanjian antara kerajaan dengan pembangkang waktu itu. Tetapi perjanjian kerjasama tidak mengangkat DAP untuk jadi kerajaan. Kali kedua kerajaan nak dijatuhkan, dapat diselamatkan. Tak puas hati juga lagi, buat pula kali ketiga. Kali ini melalui tekanan ugutan, cepatkan pilihan raya, cepatkan bubar, cepatkan dissolve parlimen. Perdana Menteri dijanjikan jadi poster boy dan sebagainya dan sebagainya. Dan bila saja bubar, strategi sebenar pun dilaksanakan. Pancung, potong, tendang, buang. Tak kisah, dia tahu kalah, dia tak berminat untuk menang banyak. Kalau menang banyak, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dia kira menang cukup-cukup saja untuk nak bawa lari, nak tempel kepada parti Anwar Ibrahim, masih nak mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri bersama DAP. Kenapa saya huraikan ini, tuan-tuan? Kerana ada orang kata kerajaan ini buat lepas pilihan raya, setelah semua orang tak cukup nak buat kerajaan. Bohong. Saya dengar naratif ini kerajaan titah yang di Pertuan Agong sebab semua orang tak cukup, tak boleh buat kerajaan. Bohong. Kerana pada pukul 2.30 tarikh tutup menghantar SD yang diminta oleh Istana Negara, sudah ada 115 orang ahli parlimen menandatangani supaya dibentuk kerajaan berteraskan kepimpinan Melayu dan Bumi Putera. Daripada 115 memang ada 10 daripada UMNO. Jadi kalau kata orang Melayu Bumi Putera tak cukup bilangan nak buat kerajaan pilihan raya lepas, bohong. Sebab rakyat beri undi kepada Parti Sarawak GPS kerana GPS tolak DAP, tolak PKR. Orang beri undi kepada UMNO sebab no Anwar, no DAP.
Orang beri undi kepada Perikatan Nasional juga kerana no Anwar, no DAP. Ada common ground di situ. Jumlahnya berapa? 127 kerusi. Cukup untuk buat kerajaan. Tapi apa berlaku? Musyawarah Barisan Nasional memutuskan kerana Zahid tak iktiraf yang 10 yang sign, maka kita tarik dulu, tak sokong mana-mana. Ringkas cerita, Presiden UMNO pergi menghadap, dia kata semua 30 sokong Anwar Ibrahim, melanggar keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Wakil rakyat bertanding atas Barisan Nasional, bukan atas UMNO. Dewan tertinggi buat dasar adalah Dewan Barisan Nasional, bukan Majlis Tertinggi UMNO, walau bilangannya Majlis Tertinggi UMNO. Tapi keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional tidak diendahkan. Lalu bila menghadap, surat yang diberi pada Agong bocor. Lalu dibuat musyawarah tergempar Dewan Barisan Nasional. Ditanya kepada Presiden UMNO, pengurusi Barisan Nasional, apakah betul kamu sembah pada Agong tak serupa dengan keputusan musyawarah semalam? Dia menafikan. Lalu Datuk Seri Ismail Sabri keluarkan telefon lipat. Ini surat apa? Kebetulan surat dia serah pada istana sampai kepada Perdana Menteri pada waktu itu. Lalu bergaduh. Lalu MIC buat usul pecat pengurusi Barisan Nasional supaya digantikan dengan Mak Hassan. Malam itu, kerana perlanggaran keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Ringkas cerita, satu kumpulan daripada luar menggempur masuk dalam bilik mesyuarat dan mesyuarat terganggu tak ada habis. Dan itulah mesyuarat terakhir Barisan Nasional pada masa itu, tak lagi dipanggil atas nama Barisan Nasional. Semua keputusan dibuat di peringkat Majlis Tertinggi UMNO. Saya menguraikan ini untuk membetulkan setengah naratif palsu menyatakan parti-parti Bumi Putra Melayu ataupun parti-parti tak cukup untuk nak buat kerajaan. Tak cukup kerana Presiden UMNO bawa lari kerusi-kerusi itu. Kalau kerusi itu tak dibawa lari, boleh buat kerajaan. Kenapa? Dia boleh pilih nak mendokong kerajaan berteraskan kepimpinan Melayu Bumi Putra, atau bawa 30 guna kuasa peribadi kerana ada surat-surat sign orang yang nak jadi calon, tapi dia nak berikan kepada parti PH dan DAP yang jelas ideologi parti DAP adalah sosialis dan PKR adalah parti liberalis. Artinya UMNO ada pilihan nak dokong, nak sokong, nak angkat parti berteraskan ideologi Bumi Putra Melayu Islam, atau UMNO Zahid nak sokong parti yang ideologi sosialis dan liberalis. Itu isunya. Maka dia buat keputusan sokong DAP dan Anwar kerana dia dijanjikan jawatan timbalan Perdana Menteri. Masalahnya tuan-tuan, rakyat kenalah menilai adakah sekarang ini kerajaan yang diberi nama kerajaan perpaduan, yang mana sekarang lebih penting menjaga, mendahulukan perpaduan orang-orang Melayu dan umat Islam dan Bumi Putra, atau nak buat kerajaan perpaduan versi Anwar Ibrahim sekarang. Kita semua pilih penentuan, termasuk dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Sekarang seluruh jentera kerajaan digerakkan dengan berbagai cara supaya rakyat mendukung kerajaan ini kerana namanya kerajaan perpaduan. Tapi di sebelah kanan kita ada satu lagi perpaduan orang Melayu yang didokong kuat oleh pengundi-pengundi Melayu Islam, termasuk di Baling ini. Kita mahu perpaduan yang bagaimana?
Bagi saya, kalau mau perpaduan yang utuh, stabil, kekal, tulen, genuine, perpaduan itu mesti bermula dengan kelompok teras, kelompok induk, penduduk asal Bumi Putra kena berpadu dulu. Kalau perpaduan atas nama perpaduan dengan memecah belahkan orang Melayu, perpaduan itu tidak akan kekal, tuan-tuan. Perpaduan itu palsu, kerana akan sampai titik tolak, akan bertembung, tuan-tuan, bila parti-parti perpaduan tapi tidur sebantal dengan mimpi lain-lain. Dan ini yang sedang berlaku. Baru beberapa bulan timbul isu soal tukar nama jalan, timbul isu soal kalimah Allah, timbul isu soal bak kutih, timbul isu kerajaan tak berprestasi, timbul isu soal geran tanah nak buat 109 tahun, timbul isu ada program melawat gereja. Kenapa? Timbul dan akan terus timbul. Sebab parti-parti itu bila dapat kuasa, dia akan jalankan ideologi dia.